أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan izinnya insya-Allah dapat lagi kita bersama-sama untuk mendengar insya-Allah rakaman. Insya-Allah hari ini kita akan membicarakan berkaitan dengan jujur dan amanah, masih lagi dengan kita akhlak seorang muslim. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan membuat kembali tajuk baru berkaitan dengan jujur dan amanah insya-Allah. Islam mengambil berat kepada pemeluknya supaya menjadi manusia yang mempunyai hati baik dan jujur, sabar melaksanakan perintah Allah dan membuat baik sesama makhluk. Dalam pandangan syariat, kejujuran mempunyai makna yang amat luas. Ia mencakupi perasaan manusia yang ingin melaksanakan segala kebaikan dan menyadari bahawa dirinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها رعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. رواه البخاري. Maksudnya, setiap orang dari kalian adalah pengembala dan setiap pengembala dipertanggungjawabkan ke atas gembalanya. Seorang pemimpin adalah pengembala, dia bertanggungjawab ke atas rakyatnya. Setiap suami pengembala bagi keluarganya, dia bertanggungjawab ke atas mereka. Setiap isteri di rumah suaminya adalah pengembala, dia bertanggungjawab ke atas semua anggota keluarganya. Dan pembantu rumah adalah pengembala bagi harta benda tuannya dan dia pun dipertanggungjawab ke atas gembalanya, keamanan harta benda tuannya. Hadis riwayat Al-Bukhari insya-Allah. Ibnu Umar adalah seorang perawi hadis terkenal. Beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda yang bermaksud, setiap orang adalah pengembala bagi harta benda milik ayahnya dan ia bertanggungjawab ke atas gembalanya, yakni harta benda ayahnya. Hadis riwayat Tirmizi. Amanah adalah satu kewajipan yang perlu ditanam dalam hati orang muslim dan menggalakkan juga supaya memohon inayah, yakni pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala agar dapat memeliharanya dengan sebaik mungkin. Jika seseorang hendak bermusafir, dianjurkan supaya mengucapkan selamat jalan dengan mengatakan istaudi'illahi dinik wa amanatik wa khawati ma'amalik. Rawahu Tirmizi. Percayakanlah agamamu, amanahmu dan segala hasil pekerjaanmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menegaskan, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lah. Rawahu Ahmad bin Hanbal. Yang bermaksud, tidak beriman bagi orang yang tidak jujur dan tidak dapat dipercaya, tidak setia dengan amanah, dan tiada agama bagi orang yang tidak memegang pada janjinya. Hadis riwayat bin Hanbal. Kebahagiaan seseorang manusia adalah selamat dari kesengsaraan hidup di dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa inna bi'sid doji' wa a'udzubika minal khiyanah fa innaha bi'satil bitanah والفوع دياء الدنيا والخيانة دياء الدين. Yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan dan kecurangan, kerana kelaparan berarti kehilangan nikmat dan kecurangan, yakni khianat berarti kehilangan agama. Riwayat Abu Daud.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan panggilan Al-Amin, iaitu orang yang jujur lagi amanah. Itu tahulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah idola kita, dan kita tahu bahawa inilah yang sepatutnya kita ikut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tingginya nilai kejujuran dan amanah sebagaimana terdapat dalam sebuah riwayat tentang Nabi Musa alaihissalam, yang mana peristiwa itu terjadi sebelum Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi nabi dan rasul untuk menghadapi Firaun. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam membantu dua orang puteri soleh mengambil air. Nabi Musa alaihissalam dipandang sebagai pemuda yang suci lagi mulia. Riwayat tersebut dikemuka di dalam Al-Quran sebagai berikut: فسقى لهما ثم تولى إلى الذل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قال إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. Bermaksud, maka Nabi Musa pun memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka. Kemudian beliau pergi ke tempat teduh lalu berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada rezeki pemberian yang Engkau berikan. Kemudian salah seorang dari perempuan itu datang mendapatkannya dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu sambil berkata, sebenarnya bapaku menjemputmu untuk membalas budimu memberi minum binatang ternak kami. Maka ketika Nabi Musa datang mendapatkan dan menceritakan kepadanya kisah-kisah kejadian yang berlaku mengenai dirinya, berkatalah orang tua itu kepadanya, janganlah engkau bimbang, engkau telah selamat dari kaum yang zalim. Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan, yakni mengembala kambing kita. Sungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Allahu Akbar. Ya Allah, hebat tuan-tuan, orang yang jujur dan amanah ni sangat-sangat hebat dan sangat dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Qasas ayat 24 hingga 26. Allah Subhanahu wa taala memilih para rasulnya dari kalangan manusia yang mempunyai peribadi mulia. Mereka merupakan orang yang kuat, amanah, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Mereka tidak terpengaruh dengan keadaan susah maupun senang. Itu bukan senang tuan-tuan. Mana Allah pilih orang yang menjadi Nabi dan Rasul ni di kalangan mereka yang mempunyai jati diri, motivasi yang kuat, ada amanah yang kukuh, selalu biasa kewajipan untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dah berada begini, dia tak terpengaruh dengan keadaan susah atau senang. Susah pun dia begini, bahkan bila dia senang pun dia begitu juga. Itulah ciri-ciri seorang Rasul ataupun Nabi. Menempatkan sesuatu pada tempatnya yang layak termasuk dalam pengertian amanah, yakni jujur dan terpercaya. Antara lain, tidak menyerahkan atau mempercayakan kedudukan kecuali kepada orang yang benar-benar patut dan berhak. Tidak menyerahkan pekerjaan kecuali kepada orang yang memiliki syarat-syarat yang diperlukan. Abu Zar Al-Ghafari meriwayatkan bahawa qultu ya Rasulullah alla tasta'miluni qala fadaraba biyadihi ala munkibi thumma qala ya Aba Dhar innaka da'ifun wa innaha amanah wa inha yawmal qiyamah hizyun wa nadamah ala akhazaha wa adda alladhi alayhi fiha. Rawah Muslim. Maksudnya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberikan aku tugas? Baginda menepuk-nepuk bahuku sambil menjawab, wahai Abu Zar, engkau seorang yang lemah dan tugas itu adalah amanah. Pada hari kiamat, amanah akan membuat hina dan kecewa bagi orang yang berhak memikulnya dan dapat melaksanakan. Tuan-tuan, ini nak cerita tuan-tuan bahawa Abu Zar pernah bertanya pada Rasulullah supaya memberikan dia satu tugasan amanah sebagainya.
Tapi ialah Nabi SAW, orang yang alim, orang yang tahu kekuatan, yang tahu, boleh baca kasyaf dan sebagainya, boleh tahu kelemahan dan kekurangan kita. Dia pun menepuk bahu Abu Zar, mengatakan, wahai Abu Zar, kamu tu lemah dan tugasan ini adalah satu amanah. Jadi tuan-tuan, nak mencerita pada tuan-tuan bahawa apa yang berlaku dalam hidup kita sekarang berkaitan dengan kerja dan sebagainya, itu adalah satu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak mampu, tak payah buat. Sebab Nabi menegah. Sebab apa? Sebab pada hari kiamat nanti, amanah akan membuat hina dan kecewa, kecuali bagi orang yang berhak. Maknanya orang yang berhak sahaja yang dapat melaksanakan amanah tu dipandang mulia di sisi Allah. Tapi orang tak mampu, tapi nak juga, apatah lagi beria-ria nak jawatan tu, contoh, tapi tak mampu nak buat, akan dipandang hina dan jijik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Muslim. Kemampuan dalam melaksanakan tugas tidak semestinya orang yang memiliki jiwa yang baik dapat melaksanakannya. Ada kala orang yang baik dan beriman tidak mampu mengikut tugas tertentu sehingga mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Dalam riwayat Nabi Yusuf SAW, baginda tidak mencalonkan diri untuk menduduki jabatan sebagai bendahara negara Mesir berdasarkan kenabian dan ketakwaan sahaja, tetapi ia berdasarkan pengetahuan dan kesanggupan melakukannya. Pada ketika itu baginda dengan jelas mengatakan kepada kuasa Mesir, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Yusuf berkata, jadikan aku pengurus pemberian hasil bumi Mesir, sesungguhnya aku bersedia menjaga dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirnya. Tuan-tuan, jadi kisah Nabi Yusuf ni sebenarnya dia menawarkan diri bukan kerana dia nak sangat jawatan tu, tetapi kerana betul-betul dia tahu, betul-betul dia ikhlas dan betul-betul dia amanah dalam melakukan pekerjaan, kerana dia adalah seorang yang tahu berkaitan dengan pengurusan perbendaharaan. Maknanya ni bahagian kewangan lah, mesin hasil bumi dan sebagainya. Makna dia betul-betul tahu, dan sekiranya dia terima jawatan tu, insya-Allah dia akan mengubah jabatan tu. Jadi tuan-tuan, sekiranya contohnya kita ni memohon jawatan, kan, memohon jawatan SPF Pahang ke SPF Malaysia dan sebagainya. Bila kita tengok jawatan tu, mampu tak kita buat dengan apa yang kita belajar selama ni? Sekiranya kita mampu, kita mohon. Kaedah dia serupa. Jadi bila kita mampu, kita mohon dan rasa kita layak, dan kita pun kita muduka dan sebagainya, ada rezeki oleh Allah, kita layak terima temuduga, dan tak ada rezeki, kita tak layak. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita betul-betul ada kekuatan untuk memiliki satu jawatan ataupun pangkat, insya-Allah Allah akan tentukan rezekinya. Kita jangan risau. Maknanya rezeki itu milik Allah, dan sekiranya dapat, alhamdulillah, itu rezeki. Dan sekiranya dapat juga, ketahuilah bahawa tugas yang kamu terima itu adalah satu amanah, dan jagalah amanah itu sebaik-baiknya, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia melibatkan gaji, melibatkan halal dan haram, dan kita ni terima gaji. Itu pesanlah pada diri saya dan diri tuan-tuan. Kita menerima gaji dan sebagainya, semua ni nak beri makan, nak bini dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan kerja yang kita lakukan diredai dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Semasa Abu Zar meminta kepada Rasulullah SAW supaya beliau diberikan tugas, sedangkan Abu Zar sendiri mengetahui bahawa beliau tidak mampu melakukan pekerjaan tersebut, amanah dapat dilaksanakan dengan baik. Kita harus memilih orang yang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. Makna Abu Zar minta jawatan, tapi dia tak mampu untuk melaksanakan. Tapi sebab itulah ditegah dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Berbeza dengan Nabi Yusuf tadi yang memang dia pakar dan dia tahu berkaitan dengan perbendaharaan hasil bumi. Sekiranya dia mampu menjawab jawatan tu, insya-Allah dia akan buat kerja dengan penuh amanah, ikhlas dan sebagainya. Kita fahamlah, kita nampakkan perbezaan ini. Rasulullah SAW bersabda, man ista'amala rajulan ala usabatin wa fihi man huwa arda lillahi minhu faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin, rawahul Hakim. Yang bermaksud, barang siapa memberi tugas kepada seseorang sebagai pemimpin sesuatu kelompok, padahal dia dalam kelompok itu terdapat orang lebih besar takwaan kepada Allah daripada orang yang ditugaskannya itu,
maka orang yang telah melantik itu telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, rasulnya dan kaum mukminin. Ya Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya cerita tuan-tuan, kita ni beri tugas dalam satu organisasi, kita beri tugas kepada seseorang tu, tapi padahal kita tahu ada seorang tu lebih layak lagi dan takwanya lebih hebat lagi kepada Allah, dan kita tahu tapi kita tak nanti dia dan sebagainya, kita mengenepikan dia, maka sebenarnya tuan kita telah mengkhianati Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah, Rasul dan orang mukmin Islam, sebab kita menanti orang yang tak sesuai dengan jawatan yang diterima. Tak nak Alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan di kalangan kita esok Allah pilih kita, Allah jadikan kita, atau Allah beri kekuatan pada kita untuk menanti orang yang benar-benar tahu apa kerja dan sebagainya, insya-Allah. Yazid bin Abi Sufyan menceritakan pengalamannya sebagai berikut. Ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melantikku sebagai penguasa di Syam, beliau berkata kepadaku, wahai Yazid, engkau mempunyai keluarga yang ramai, maka jangan sesekali engkau mempengaruhi mereka dengan kekuasaanmu. Itulah yang paling aku bimbang, kerana Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, barang siapa diserah pimpinan mengurus kepentingan kaum muslimin, kemudian dia mengangkat seorang penguasa dengan sesuka hatinya, maka sesungguhnya dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan amal perbuatannya tidak akan dipertimbangkan sebelum dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Auzubillah tuan-tuan. Inilah tuan, kita kalau ada jawatan, kalau kita nak melantik orang dan sebagainya, kita perlu amanah, kita perlu tahu orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita ni silap tuan-tuan, kita lantik suka hati, kita lantik orang kita kenal, kita lantik adik-beradik kita, pada sahabat kerabat kita, tuan-tuan, ketahuilah kalau orang tu layak, betul-betul layak, tak menjadi masalah. Kita bimbang orang tu tak layak, tapi kerana nak duit, pangkat dan sebagainya, kita lantik dia. Satu perkara yang kita bimbang tuan, kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kata dilaknat ni tuan, Allah sebutnya, dan amal perbuatannya tidak akan dipertimbangkan sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Maknanya kena masuk neraka dulu tuan-tuan, tak dipertimbangkan amal kita. Maknanya ibaratnya kita buat selama ni baik, bila kita lantik orang yang tak betul dan sebagainya, orang yang munafik sebagainya, teruslah kita ni masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang jujur dan amanah ialah mereka yang mensia-siakan tenaga yang mampu untuk kepentingan umum dan tidak memberikan peluang kepada orang yang berkemampuan serta menghina mereka. Nabi SAW telah menunjukkan bahawa sikap seperti itu merupakan gejala kerosakan yang mungkin akan berlaku pada akhir zaman. Ada tak tuan-tuan sekarang berlaku sama kita ni? Ada tak berlaku sekarang ni? Saya rasa ada, dan banyak berlaku Allah, sebab kita ni duduk di hujung-hujung usia dunia, berada di akhir zaman. Seorang datang menghadap Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, bilakah akan terjadinya hari kiamat? Baginda menjawab, apabila kejujuran telah lenyap dan tidak ada orang yang dapat dipercayai, maka tunggulah saatnya kiamat. Orang itu bertanya lagi, bagaimanakah perkara itu boleh lenyap? Baginda menjawab, apabila urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kiamat. Hadis Bukhari. Ya Allah Tuhanku, nak cerita tuan-tuan, bila berlaku kiamat ni akan hilang kepercayaan terhadap orang dah tak percaya dah. Maknanya kejujuran tu tak wujud dah di kalangan kita ni. Lenyap. Bertanya lagi, lenyap tu macam mana? Maksudnya bila sesuatu tugasan, urusan ataupun apa-apa hal diserahkan kepada orang yang bukan ahli, yang tuan-tuan, alhamdulillah. Sekarang kita tengok, bila kita bercakap berkaitan dengan agama, banyak orang yang mengenepikan ulama dan sebagainya. Bila ulama ataupun orang yang berkemahiran berkaitan dengan agama, fiqh, hukum hakam dan fatwa dan sebagainya, kita mempertikaikan. Sebenarnya tuan-tuan, dia orang buat keputusan tu bukan suka-suka hati. Dia orang keputusan tu berdasarkan syura, berdasarkan fatwa, merujuk pada kitab-kitab, merujuk pada orang yang lebih alim sebelum mengeluarkan satu perkara. Sebab itulah kita ni, contoh paling besar, kita semayang solat jarak ni, ingat suka-suka je. Tidak, sebab kita nak semayang tetap semayang, tapi nak mengurangkan atau mengelakkan wabak tu tadi. Contohnya, kalau kita semayang
dapat rapat dalam keadaan suasana wabak ni, berkemungkinan kita akan dijangkiti dan kita juga boleh disakiti dan kita boleh mati, dah membinasakan nyawa kita. Itu bukan perkara yang mudah-mudah diperlakukan oleh pihak wajib. Dia orang dah fikir, dia orang dah kita ambil rujuk kita dan sebagainya. Kita sebagai umat, sebagai orang yang ada pegangan ni, wajib bagi kita untuk mengikut apa yang diperkatakan oleh orang yang berautoriti lah, maksudnya kita ikut je, tak ada masalah. Jangan kita membangkang pula. Kita ni bangkang tak apa, tapi kita bangkang ni sekali kita mengajak orang untuk membenci, itu yang bahaya, itu yang paling buruk sangatlah perangannya. Allahu Akbar. Mengkhianat terhadap kewajipan berbeza-beza tingkat kejahatan. Yang paling jahat ialah kiamat terhadap agama, kejahatan agama terhadap seluruh kaum muslimin dan terhadap keselamatan negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza jama'a Allahu bainal awwalin wal akhirin yawmal qiyamah yarfa'u li kulli ghadratun liwa'un yu'rafu bihi fayuqalu hadhihi ghadratu fulan." Rahul Bukhari. Pada hari kiamat, segenap manusia mulai dari yang terdahulu sehingga yang terakhir akan dikumpulkan. Bagi setiap pengkhianat akan dipacakkan bendera tanda pengenal. Kemudian padanya akan dikatakan, inilah pengkhianat si fulan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, kita ni kalau mengkhianat pada janji, kita mengkhianat pada apa yang kita katakan, pada mahsyar nanti dipacakkan signboard ke kita, tak kira pacak pada badan kita dan sebagainya, dikatakan inilah pengkhianat si fulan. Allah Akbar. Maknanya kalau nak cerita, kalau kita ni berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, berkhianat kepada sahabat-sahabat kita, kaum muslimin sebagainya, di akhirat nanti tak perlu cari dah, awak ni orang yang berkhianat, sebab ada tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa hadis yang lain disebut yang bermaksud bagi setiap pengkhianat akan ditandakan bendera pada duburnya setinggi pengkhianatan yang telah dilakukan. Tiada pengkhianatan yang lebih besar dosanya daripada seorang penguasa yang zalim. Dikatakan dalam riwayat lain, tuan-tuan, orang yang berkhianat diletakkan di punggung dia, tuan-tuan, tanda bahawa ini adalah pengkhianat. Dan tiada pengkhianat yang lebih besar melainkan penguasa yang zalim. Allahu Akbar. Itu yang paling kita takut, tuan-tuan. Penguasa yang zalim ni maksudnya orang yang ada kuasa, orang yang ada autoriti atas ada sesuatu, untuk sesuatu hukuman, sesuatu larangan dan sebagainya, tetapi dia menyalahkan guna kuasa dia. Contoh dia ni ada seorang yang memegang kuasa, menjaga, contohnya ketua bos polis kawasan, ataupun dia ni ketua bos JPJ, custom dan sebagainya, tetapi dia menyalahgunakan kuasa dia untuk kepentingan peribadi, na'udzubillah, untuk kepentingan anak bisnes, na'udzubillah, untuk kepentingan orang-orang yang macam-macam lah, orang yang dia jaga, orang yang baik dengan dia sebagainya, dia salah guna kuasa. Itu termasuk orang yang mengkhianat terhadap apa yang diamanahkan olehnya. Dan orang ni, tuan-tuan, akan diberikan satu tanda yang sebesar-besar pengkhianatan yang dia buat. Allah, na'udzubillah. Tuan, mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya saya, tuan-tuan dan sebagainya dijauhi daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada melakukan perkara-perkara gini. Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman kita, Allah tetapkan hati kita supaya kita sentiasa berbuat baik pada orang, supaya kita sentiasa menjaga amanah, menjaga janji yang kita kata, dan sentiasa menjaga hati orang lain, tuan-tuan. Sebab zaman sekarang ni orang suka untuk bercakap mengikut nafsu sendiri. Dia tak ingat benda lain lah. Yang dia tahu, dia hanya dia tahu untuk kepuasan diri dia sendiri, tuan-tuan. Jadi itu adalah satu kesalahan ataupun satu dosa yang sangat hina di sisi Allah. Dan mudah-mudahan kita semua, termasuk saya, termasuk tuan-tuan, dijauhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang kelakuan yang buruk, tuan-tuan. InsyaAllah kita berhenti zakat tu dulu, dan insyaAllah ada rezeki kita akan sambung kembali bab ini jugalah. Sebab bab ni sangat panjang, tuan-tuan. Kita boleh bincangkan kitab ni, penulis dah tulis sangat panjang supaya kita dapat memahami kenapa, kerana kita ni kitab tu sendiri yang
mengata berkaitan dengan akhlak seorang muslim. Jadi bila nak bercerita tentang akhlak ni panjang sangat dia punya cerita, mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insya-Allah.